Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, negara kita sedang memasuki suatu episod yang sangat kritikal. Pertembungan yang berlaku di antara ahli-ahli politik menyebabkan masyarakat berada dalam keadaan yang resah. Kerana sebagai rakyat jelata, kita mempunyai pemimpin. Dan setiap di antara kita mempunyai pemimpin yang dikagumi oleh mereka sendiri. Setiap orang mempunyai pendapat yang berbeza. Tetapi kita percaya bahawa walaupun kita berbeza, semua di antara kita tidak mahu berlaku keburukan kepada negara ini. Tidak ada rakyat jelata yang mahu negara ini mengalami kemusnahan ataupun negara ini mengalami kerugian. Setiap rakyat jelata, walaupun menganuti fahaman ataupun menyokong parti politik yang berbeza, kesemuanya menginginkan kebaikan kepada negara ini. Kita mahu agar rakyat yang berada dalam kesusahan ditolong oleh kerajaan. Kita mahu agar negara ini aman damai dan kadar jenayah itu dapat dikawal ataupun dapat diminimalkan. Kita mahu supaya kadar kemiskinan dapat diturunkan. Kita mahu agar kekayaan negara ini dapat diagih-agihkan secara adil. Kita mahu agar iklim negara ini memberi keselesaan kepada semua orang yang menjalankan perniagaan. Kita tidak mahu perniagaan mengalami kerugian akibat daripada perbalahan yang berlaku. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada kita berkenaan dengan apa yang akan berlaku, dan ini sedang berlaku dalam masyarakat ini. Antara yang diperingatkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna 'alal imarah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Sesungguhnya kamu nanti akan menjadi tamak ataupun rakus kepada kekuasaan, tetapi nanti pada hari kiamat kamu benar-benar akan menyesal tentangnya. Ini adalah amaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang tamak kepada kekuasaan, kepada orang yang rakus kepada kekuasaan. Dan bagaimana kita sebagai umat Islam perlu mengambil tindakan apabila amaran sebegini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah bermaksud kita tidak boleh berjuang untuk mendapatkan jawatan? Adakah itu bermaksud bahawa kita tidak boleh berpolitik untuk memastikan bahawa jawatan itu diperolehi oleh orang-orang yang layak sebenarnya? Ataupun bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dimaksudkan oleh para ulama? Antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Battal rahimahullahu ta'ala ialah bahawa larangan-larangan berkaitan dengan meminta atau mendapatkan kuasa adalah merujuk kepada sifat tamak dalam memperolehi kekuasaan. Ibn Battal menyatakan alasan kenapakah kita dilarang daripada tamak kepada kuasa. Apabila manusia tamak kepada kuasa, apabila manusia berebut untuk mendapatkan pangkat dan jawatan yang tertentu, maka manusia seperti ini tidak akan mempedulikan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Mereka sanggup membunuh, mereka sanggup mencederakan manusia yang lain, mereka sanggup menzalimi, mereka sanggup menganiayai manusia yang lain. Malah mereka sanggup melakukan fitnah, mereka sanggup menyebarkan berita dusta, mereka sanggup melakukan kerosakan demi kerosakan kerana sifat tamak halaba untuk mendapatkan kuasa berkenaan. Berbeza dengan pemimpin yang benar, berbeza dengan pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Pemimpin seperti ini, apabila mereka berjuang untuk mendapatkan jawatan, apa yang ada dalam kepala mereka ialah untuk memastikan rakyat jelata selamat, bagi memastikan orang-orang miskin diberikan bantuan, bagi memastikan kekayaan negara dapat diagihkan secara saksama.
sama. Inilah pejuang yang sebenarnya, yang berjuang untuk mendapatkan jawatan, tetapi bukan demi kepentingan pribadi. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, kerana itu ahli-ahli politik yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, apabila mereka berjuang bagi mendapatkan jawatan, mereka tidak akan menyebarkan fitnah, mereka tidak akan menyebarkan berita bohong, mereka tidak akan menyebabkan rakyat jelata dalam keadaan kesusahan, mereka tidak akan membiarkan rakyat jelata dalam keadaan menderita, kerana mereka mengetahui sebagaimana yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan disoal tentang kepimpinannya. Kita akan disoal apa yang telah kita lakukan dengan jawatan yang kita perolehi. Kita akan disoal oleh Allah Ta'ala di mahkamah Rabbul Jalil, mahkamah yang sangat adil, yang tidak ada perkara yang paling kecil yang akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala, melainkan akan diberikan balasan yang paling adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita melakukan perkara dosa, maka itulah yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Badaruddin Al-Aini, penulis kitab Umdatul Qari, dia mengatakan bahawa sesiapa sahaja yang tamak kepada kuasa, maka pada umumnya dia tidak boleh melaksanakan tugasnya dengan cara yang baik. Oleh kerana sifatnya yang tamak haloba, yang tidak mempedulikan hukum hakam agama, maka mereka tidak akan dapat memimpin dengan penuh keadilan. Malah pemimpin seperti inilah yang kemudiannya akan membawa kecelakaan kepada negara, akan membawa kesusahan kepada rakyat jelata. Na'udzubillah min zalik. Sidang hadirin mukminin, adakah kita tidak boleh berjuang untuk mendapatkan kuasa? Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa ada hamba Allah Ta'ala yang saleh, yang meminta kuasa dan pangkat diberikan kepadanya. Siapakah hamba Allah Ta'ala yang saleh itu? Tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Yusuf ayat 55. Firman Allah Ta'ala, qala ja'alni 'alal khazainil ardi inni hafizun alim. Berkata Nabi Yusuf alaihissalam, jadikanlah aku sebagai menteri perbendaharaan negara Mesir ini. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi memiliki ilmu pengetahuan. Maka para mufassirun mengatakan bahawa, memberikan alasan kenapa Nabi Yusuf alaihissalam meminta jawatan. Kerana Nabi Yusuf alaihissalam melihat bahawa masyarakat pada ketika itu telah mengabaikan kekayaan harta yang ada di Mesir pada masa itu. Perbendaharaan itu perlu diurus dengan cara yang terbaik oleh orang yang mempunyai amanah dalam pengurusan, oleh orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dalam bidang pengurusan, oleh orang yang berwibawa, yang tidak akan mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Oleh kerana itu, Nabi Yusuf alaihissalam dalam usaha baginda untuk menyelamatkan perbendaharaan, kekayaan yang ada di negara Mesir, maka Yusuf alaihissalam meminta agar jawatan itu diberikan kepada baginda. Maka jikalau kita pada hari ini mempunyai keadaan yang sama sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalam, kita tahu bahawa ada jawatan-jawatan yang tertentu, keadaan yang tertentu, jikalau kita biarkan, maka ianya akan jatuh kepada orang yang tidak bertanggungjawab. Ia akan jatuh ke tangan orang yang akan merosakkan negara. Maka pada ketika itu, hendaklah orang yang berkelayakan berjuang bagi mendapatkan jawatan itu, bagi memastikan kemaslahatan dapat diberikan kepada rakyat dan negara yang tercinta ini. Tidak boleh sama sekali
orang-orang yang berkelayakan untuk undur daripada lapangan politik jikalau dia mendapati bahawa apabila tidak ada orang yang berkelayakan, maka itu akan menyebabkan jatuhnya negara ke tangan pemimpin-pemimpin yang korup. Saudara-saudara kaum muslimin sekalian, maka hendaklah kita semua pada hari ini bukan sahaja menjadi orang yang baik di dalam masjid, bukan sahaja menjadi orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran, tapi jadilah orang yang pintar dalam bersiasah, orang yang mampu bertanding dalam bidang politik untuk berhadapan dengan ahli politik yang melakukan jenayah atau mengkhianati negara ini. Hendaklah kita memerhatikan diri kita. Jikalau kita cukup syarat-syarat berkenaan, maka hendaklah kita memastikan bahawa jawatan itu diperolehi oleh orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menepati sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumaat yang dimuliakan, setiap bidang mempunyai ilmu-ilmu alatnya yang tertentu yang perlu dikuasai untuk memastikan kita dapat menjalankan tugas dengan cara yang terbaik. Seorang pensyarah ataupun seorang guru hendaklah mempunyai suara yang baik, mempunyai suara yang jelas, percakapan yang jelas, penerangan yang mudah difahami oleh murid-muridnya. Maka guru atau pensyarah seperti ini dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Begitulah juga orang yang berniaga. Orang yang berniaga antaranya perlu selain daripada mempunyai sifat amanah, perlu mempunyai kemahiran untuk mengira supaya dia tidak tersilap dalam mengira harga-harga jualan dan seumpamanya. Jikalau tidak, dengan sebab kesilapannya dalam mengira akan menyebabkan dia mengalami kerugian dalam jual beli berkenaan. Begitulah ahli politik, seorang yang menjadi pemimpin, ahli siasah, memimpin masyarakat, perlu mempunyai ilmu yang secukupnya. Tidak memadai hanya pandai bercakap atau berpidato semata-mata. Tidak memadai hanya pandai menghafal ayat Al-Quran sahaja. Tetapi kalau setiap masa mudah ditipu oleh musuh. Seorang ahli politik, walaupun dia seorang ahli politik yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh menjadi seorang pemimpin yang lurus bendul, yang boleh dipermainkan oleh musuh. Hendaklah ahli politik Islam, ahli politik yang mewakili umat Islam, hendaklah melengkapkan dirinya dengan segala ilmu alat bagi berhadapan dengan politik musuh yang sentiasa mempedayakan. Mudah-mudahan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan siasah para sahabat dan tabi'in yang ditulis oleh ramai para ulama menjadi panduan kepada kita semua bagi menguruskan negara ini, mentadbir negara ini di bawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung. Kita dapat meneruskan kehidupan ini dengan mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana firman Allah taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi golongan yang mengharapkan keredaan Allah dan ganjaran pahala di hari akhirat, dan dia banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala.